Kelas seterusnya, kita sambung kaedah pencegahan kehamilan. Okey, sebelum kita tengok apa kaedah-kaedah untuk mencegah kehamilan ni, di sini suka cikgu tekankan bahawa kaedah pencegahan kehamilan ini hanya digunakan oleh pasangan suami isteri ya. Oleh pasangan suami isteri yang ingin merancang kehamilan ataupun ingin merancang keluarga, ataupun sekiranya isteri ada masalah kesihatan yang menyebabkan isteri tersebut dia kena menjarakkan kelahiran anak ya. So, kaedah pencegahan kehamilan ini hanyalah untuk pengetahuan kamu dan hanya boleh digunakan untuk pasangan suami isteri. Okey? Okey, ini adalah kaedah-kaedah yang biasa digunakan. Ini bukan secara semula jadi ya. Okey, ini bukan secara semula jadi. Ini dia menggunakan hormon dan juga peralatan, bukan secara semula jadi. Okey, yang pertama pil pencegah kehamilan, implan, penggunaan kondom, alat kontraseptif, vasektomi dan juga ligasi. Ini antaranya ya. Ada lagi sebenarnya ya. Okey, pil pencegah kehamilan. Pil pencegah kehamilan ni biasanya isteri akan minum pil pencegah kehamilan. Ada apa di dalam pil pencegah kehamilan tu? Di dalam pil tu dia ada hormon progesteron yang sangat tinggi yang akan menghalang proses pengovulan. Apa itu proses pengovulan? Proses pengovulan adalah proses membebaskan ovum. Jadi, bila ovum tidak dapat dibebaskan, jadi tidak akan berlaku proses persenyawaan. Jadi, tidak mengandunglah. Okey, so tapi bila minum pil pencegah kehamilan ni, dia perlu berdisiplin dan dia punya masa kena konsisten ya. Okey, kemudian implan. Implan ni satu alat yang akan ditanam, dimasukkan di bawah kulit, biasanya di bahagian lengan lah. Okey, ada apa di dalam implan ni? Implan ni dia mengandungi hormon juga untuk menghalang ovari menghasilkan ovum. Okey. Seterusnya penggunaan kondom. Okey, penggunaan kondom ini kondom ni digunakan oleh lelaki lah. Dipakai oleh lelaki pada zakar supaya semasa berlaku ejakulasi tu sperma tu dia tidak masuk di dalam faraj. Jadi bila sperma tidak masuk di dalam faraj, tidak berlaku persenyawaan. Okey, kemudian alat kontraseptif dalam uterus. Intrauterine contraceptive device IUCD ya, alat kontraseptif dalam uterus IUCD. Okey, alat ni dia akan dimasukkan di dalam uterus supaya embrio, okey, dia menghalang penempelan embrio, bukan penempelan ovum ya, ovum tidak akan menempel, embrio yang akan menempel. Okey, dia akan menghalang penempelan embrio. Jadi kalau embrio tidak boleh menempel pada dinding uterus, maksudnya kehamilan tidak berlaku. Okey, kemudian vasektomi. Vasektomi ni adalah proses di mana ductus sperma dipotong dan diikat. Okey, ini testis kan? Okey, ini testis. Okey, ini testis. Ini ialah ductus sperma. Okey. Jadi sepatutnya sperma ni dia akan melalui ductus sperma dan dia akan keluar di zakar kan. Okey, bila kita potong ductus sperma ni, jadi sperma tidak akan keluar melalui zakar semasa ejakulasi. Jadi tidak berlaku persenyawaan. Okey, kemudian ligation. Okey, ligasi ni tiup falopio pula dipotong. Tiup falopio, ini ovari akan membebaskan ovum kan. Ovum ni dia akan bergerak ke tiup falopio. Di tiup falopio nanti ovum akan disenyawakan oleh sperma. Tapi bila kita potong tiup falopio ni, ovum dengan sperma tadi tidak dapat bersenyawa. Jadi tidak berlaku kehamilan. Okey? Okay, itu antara kaedah lah. Kaedah untuk mencegah kehamilan. Okey, kenapa penting pemeriksaan kesihatan? Okey, semua individu ni kita semua perlu buat pemeriksaan kesihatan lah sekurang-kurangnya sekali setahun. Terutamanya bila kita sudah mencapai 40 tahun. Kenapa perlu
pemeriksaan kesihatan yang awal supaya kita boleh kesan. Okey, sekiranya ada penyakit-penyakit kronik, contohnya kanser ke, kita boleh kesan lebih awal dan boleh dirawatlah. Kanser ni kalau lambat dikesan, dia tidak boleh dirawat. Okey. Kanser yang berkaitan dengan sistem pembiakan ni, contohnya kanser rahim. Kanser rahim tu uterus lah. Kanser cervix tahu kan? Dan kanser prostat. Kanser prostat ni pada lelaki. Okey. Okey, kemudian amalan pemeriksaan kesihatan ni dia boleh mengurangkan risiko. Okey, kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor ya semasa melakukan proses pemeriksaan kesihatan. Okey, itu sahaja untuk 4.6. Kalau ada apa-apa yang tidak faham boleh tanya cikgu ya. Terima kasih.